Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam kelas Cikgu Zalinda. Hari ini kita akan sambung lagi topik pembelajaran kita iaitu taburan air di bumi. Lautan adalah yang mempunyai kandungan air yang paling banyak. Jadi yang paling banyak sekali air terkandung di lautan. Macam mana kitaran air ini bermula? Air laut daripada laut ni, dia akan mengalami penyejatan. Dia akan dibawa ke awan. Okey, dan juga awan ni dia akan terkondensasi lalu membentuk hujan. Hujan ni dia akan turun semula mengalir ke dalam sungai. Sungai pula dia akan bawa air ni pergi ke laut dan benda ni dia akan berulang-ulang. Jadi proses kita air ni akan berterusan lah. Okey, mula-mula mengambil penyejatan daripada laut. Kemudian naik ke awan, kondensasi. Kemudian turun sebagai hujan. Hujan mengalir ke sungai. Sungai mengalir ke dalam laut semulalah. Ada yang meresap dalam tanah. Air dalam tanah pun dia akan mengalir ke laut. Air daripada simpanan air tawar juga akan mengalir ke laut. Itu dia punya kitar air. Jadi proses ini kita namakan sebagai kitar air, di mana berlaku penyejatan dan kondensasi dan kemudian turun sebagai hujan. Air bawah tanah juga dia akan meresap masuk ke dalam air laut. Okey, seterusnya kita juga belajar hari ini adalah lapisan bumi. Bumi ini dia terbagi pada 3 lapisan utama yang kita namakan sebagai kerak, mantel dan teras. Lapisan mantel pula dia ada 3 jenis iaitu litosfera, astenosfera dan mesosfera. Litosfera ni meliputi kerak dan bahagian atas mantel. Ini dia punya kawasan dia lah. Yang ini atas sekali kita namakan kerak bumi. Yang kita duduk sekarang ni berada di kerak bumi. Yang tengah-tengah ni mantel. Mantel ni ada 3 jenis, litosfera, astenosfera dan mesosfera. Yang bawah ni teras luar, yang dalam ni teras dalam. Jadi bahagian yang paling panas sekali adalah teras dalam dan teras luar. Suhunya boleh mencecah 4,000 hingga 5,000 darjah Celsius. Okey, yang inilah permukaan lapisan buminya, teras dalam, teras luar, mantel dan kerak. Okey, seterusnya kita juga belajar adalah bumi ialah satu-satunya rumah bagi semua hidupan. Jadi kenapa hidupan ni tak hidup di planet lain? Sebabnya bumi adalah satu-satunya planet yang sesuai untuk semua hidupan. Keistimewaan bumi kenapa? Yang pertama, sebab suhu bumi ni tidak terlalu panas atau sejuk berbanding planet lain. Okey, maksudnya dia okey lah. Kadang-kadang sejuk, kadang-kadang panas. Tak adalah terlalu panas ataupun terlalu sejuk. Dan di bumi ni juga ada air dan oksigen. Jadi sebab itulah bumi adalah satu-satunya rumah bagi semua hidupan. Remember, there is no planet B. There is no emergency backup planet. Kalau kita nak lari kan, kita tak suka duduk dekat bumi, kita nak duduk planet lain. Tak ada. Tak ada emergency backup planet. Jadi suhu yang sesuai dan ada air dan oksigen menyebabkan bumi adalah satu-satunya planet yang sesuai untuk semua hidupan. Saintis sedang mengkaji planet lain yang sesuai untuk di bumi, kemungkinan Marikh. Tapi bila dikaji-kaji, Marikh juga tidak sesuai kerana tidak mempunyai oksigen yang cukup. Okey, itu sahajalah untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.